Adakah anda bercadang untuk mendaftarkan cap dagangan bagi jenama perniagaan anda? Sebelum membuat permohonan secara atas talian, terdapat beberapa perkara penting yang wajib anda ketahui. Persediaan yang rapi akan memastikan proses permohonan anda berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Antara perkara utama yang perlu diambil perhatian termasuklah fee pemfailan, representasi cap dagangan, maklumat pemohon yang tepat, terjemahan, dokumen sokongan syarikat serta kelas barangan atau perkhidmatan. Sebelum memfailkan permohonan, layari portal rasmi MyPo. Navigasi ke menu Online Services dan pilih IP Online Search and Filing. Selepas log masuk, pilih menu Apply for a Trademark. Isi maklumat entiti pemohon dengan betul, sama ada atas nama individu, syarikat maupun organisasi kerajaan. Bagi entiti perniagaan berbentuk perkongsian, nyatakan nama pemilik terkini perniagaan tersebut. Maklumat ini boleh dirujuk terus pada lampiran SSM anda di ruangan maklumat pemilik perniagaan terkini seperti contoh yang dipaparkan. Seterusnya, pilih kelas barangan atau perkhidmatan yang ingin dimohon. Anda boleh memohon lebih daripada satu kelas dalam satu permohonan. Gunakan Pre-Approved List MyPo untuk kos yang lebih rendah dan spesifikasi barangan atau perkhidmatan yang lebih tepat. Seterusnya, ialah proses pemilihan kelas barangan atau perkhidmatan anda. Sebagai contoh, di bawah kelas 35, sistem akan memaparkan pilihan spesifikasi perkhidmatan Pre-Approved List MyPo. Sila tandakan pada kotak perkhidmatan yang relevan dan klik Add. Pastikan maklumat kelas telah dikemas kini sebelum anda menekan butang Continue. Sekiranya spesifikasi barangan atau perkhidmatan anda tiada di dalam senarai Pre-Approved List MyPo, anda boleh memilih untuk memasukkannya secara manual dengan fee pemfailan sebanyak RM1,100 bagi setiap kelas. Seterusnya, sila tentukan jenis cap dagangan anda. Sama ada cap dagangan tradisional atau non-tradisional. Cap dagangan tradisional terdiri daripada word, figurative, word and figurative serta stylus wordmark seperti contoh-contoh yang tertera. Cap dagangan non-tradisional pula terdiri daripada shape of goods or their packaging, sound, colour, sequence of motion, scent, hologram dan positioning. Bagi cap kolektif atau cap perakuan, anda dikehendaki memuat naik draft rules yang mengandungi syarat-syarat penggunaan cap tersebut. Pada ruangan Mark Information, masukkan perkataan, nombor atau aksara mengikut representasi cap dagangan anda di ruangan Denomination.
Sekiranya cap dagangan anda mengandungi non-Roman karakter seperti karakter bahasa Cina, bahasa Jepun atau tulisan bahasa Arab, pemohon wajib mengemukakan terjemahan maksud serta sebutan bagi karakter tersebut. Peraturan yang sama tertakluk bagi penggunaan bahasa asing yang lain di mana maksud perkataan tersebut perlu dinyatakan dengan jelas. Langkah berikutnya, sila muatnai imej cap dagangan anda. Pastikan imej yang dimuatnai adalah jelas, tidak kabur dan mematuhi spesifikasi saiz MyPo. Jika anda memilih kotak picture is in color, perlindungan yang diberikan adalah terhad kepada kombinasi warna tersebut sahaja. Sekiranya tidak ditandakan, perlindungan akan merangkumi semua warna, namun imej yang dikemukakan mestilah dalam format hitam dan putih. Untuk ruangan series, kekalkan nilai kosong dan abaikan bahagian ini jika cap dagangan anda bukan jenis bersiri. Masukkan disclaimer ke atas elemen-elemen yang deskriptif dan tidak distinktif. Setelah semua maklumat disemak, lakukan transaksi pembayaran secara atas talian. Nombor rujukan permohonan rasmi akan dipaparkan di skrin sejurus selepas pembayaran berjaya. Untuk maklumat lanjut berkenaan pendaftaran cap dagangan, sila rujuk manual pemeriksaan cap dagangan yang terdapat pada laman web MyPo. Jenama yang anda cipta belum tentu milik anda jika tidak didaftarkan. Jika anda suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan episod seterusnya.